Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar usaha Universiti Teknologi Brunei UTB mengenal pasti beberapa prototypes akan mewujudkan satu ekosistem inovasi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Convocation kali ke-11 UTB kemarin. Baginda memulakan titah dengan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing. Semoga kejayaan itu titah baginda akan jadi pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Baginda juga mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang secara konsisten telah mendorong para graduan sehingga beroleh kejayaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, UTB pada tahun ini telah mencapai usia 15 tahun dan kematangan sebagai sebuah universiti titah baginda dapat dilihat melalui perkembangan yang positif terutama dalam penerbitan kertas-kertas penyelidikan. Dari itu adalah wajar bagi UTB untuk menggunakan sukat-sukat selain dari QS dalam menanda aras amalan terbaik. Beta mengambil maklum bahawa UTB sudah membuat persediaan untuk memasuki Times Higher Education ranking dunia, sebuah badan ranking yang mementingkan penerbitan kertas-kertas penyelidikan sebagai kriteria utama. Pada Majlis Convocation UTB ke-9, beta ada menitahkan mengenai pattern untuk pengkomersialan ke arah ini. Beta difahamkan bahawa pihak UTB telah mengenal pasti beberapa prototypes yang akan menjalani proses penilaian terhadap hak harta intelek yang bukan sahaja merangkumi paten tetapi rahsia perdagangan atau trade secret. Usaha ini amatlah mustahak dalam proses ciptaan. Oleh yang demikian, beta berharap ianya akan mewujudkan satu ekosistem inovasi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Baginda juga menzahirkan kegembiraan apabila badan-badan akreditasi antarabangsa telah mengiktiraf program-program UTB. Dalam aspek lain, beta berharap UTB akan sentiasa meningkatkan pencapaian dan meneruskan usaha-usaha termasuk dalam memastikan program-program yang ditawarkan adalah mengikut keperluan pasaran pekerjaan, sekaligus mewujudkan jurang pencari pekerjaan. Nilai-nilai tambah seperti akreditasi dari badan-badan antarabangsa akan menarik bajikan untuk mengambil graduan lepasan UTB. Sehubungan dengan ini, beta gembira bahawa badan akreditasi antarabangsa telah mengiktiraf program-program UTB seperti kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan pengkomputeran terkini. Program-program dari sekolah perdagangan UTB telah memperolehi pengiktirafan daripada badan EFMD atau European Foundation for Management Development. Beta ucapkan syabas di atas kejayaan ini.
Beta juga mengalu-alukan penawaran program baharu seperti ijazah sarjana atau masters dalam keselamatan cyber melalui kerjasama UTB dengan Korea Internet and Security Agency KISA yang turut menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar dari ASEAN. Penyelidikan kolaboratif UTB bersama syarikat ternama antarabangsa dan universiti-universiti ternama juga disentuh dalam titah baginda. Menyentuh pula mengenai penglibatan industri. Beta gembira mengetahui bahawa makmal artificial intelligence dan machine learning sudah beroperasi dalam kampus UTB. Makmal ini adalah merupakan gift to the nation dari Shell Deepwater and Exploration. Beta difahamkan bahawa antara objektif penubuhannya adalah untuk membangunkan algoritma pembelajaran mesin sebagai penyelesaian kepada masalah kompleks seperti penyelidikan keselamatan, jalan raya, sains dan teknologi pertanian makanan, teknologi hijau, sumber air dan tenaga. Begitu juga dengan makmal sand screen yang merupakan penyelidikan kolaboratif bersama universiti-universiti ternama di United Kingdom dan Australia, serta mendapat pembiayaan penuh dari Brunei Shell Petroleum. Makmal ini sudah beroperasi dan mempunyai potensi sebagai pusat rujukan dalam penyelidikan mengenai kualiti minyak mentah di rantau ini. Baginda bertitah penubuhan makmal Artificial Intelligence dan Machine Learning dan makmal Sandscreen mencerminkan penglibatan UTB dalam industri. Melalui penubuhan makmal-makmal ini, beta berharap agar tenaga akademik UTB serta para penyelidik dan pakar tempatan akan mengambil peluang dan kesempatan untuk menggunakan kemudahan dan sumber yang disediakan demi melahirkan lebih ramai lagi anak tempatan yang berkemahiran dalam bidang masing-masing. Pada masa yang sama adalah dihasratkan agar UTB akan dapat terus meningkatkan hasil penerbitan yang berkualiti. Hasil kajian dan penerbitan ini diharap akan juga dapat memberi sumbangan kepada bidang-bidang yang berkaitan termasuk dalam membantu perkembangan industri minyak dan gas serta sektor prioriti yang lain. Akhirnya, beta merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga Universiti Teknologi Brunei yang merangkumi ahli-ahli majlis dan senat, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala usaha kita dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda.
397 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation kali ke-11 UTB tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis Convocation UTB tahun ini juga menyaksikan istiadat penganugerahan ijazah kehormat Doktor Inovasi Teknologi ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Pro-Chancellor UTB. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajar Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Jathiyah oleh Awang Muhammad Wafi bin Haji Mursidi, graduan program ijazah sarjana muda sains kepujian dalam rangkaian pengkomputeran. Inti sari ayat dibacakan oleh Awangku Ahmadi bin Pengiran Idrus, graduan program ijazah sarjana muda perdagangan kepujian dalam keuangan dan pengurusan risiko. Dalam sembah adu-aduan, Naib Chancellor UTB menyentuh mengenai kualiti tinggi dan kompetensi UTB dalam bidang penyelidikan. Sehubungan dengan itu, hamba Kebawah Duli Tuan Patik menjunjung kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Tuan Patik atas penyediaan dana kompetitif yang telah menjadi game changer kepada landscape penyelidikan institusi pengajian tinggi awam di negara ini. Semasa membacakan petikan penganugerahan ijazah kehormat, Naib Chancellor UTB menyembahkan pengurniaan anugerah tersebut sebagai pengiktirafan terhadap kepimpinan Duli Yang Teramat Mulia yang sentiasa progresif dan inovatif. Kepimpinan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota telah dimanifestasikan pada tahun 2013 dengan pengisytiharan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota sebagai Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan anugerah ijazah kehormat Doktor Inovasi Teknologi kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah kehormat Doktor Inovasi Teknologi kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku Convocation. Allah.
Daripada 397 graduan, 11 menerima ijazah doktor falsafah, 82 menerima ijazah sarjana dan 304 menerima ijazah sarjana muda. Buat julung kalinya, graduan program ijazah sarjana muda kejuruteraan petroleum, ijazah sarjana seni bina, komunikasi, kejuruteraan awam separuh masa dan ijazah doktor falsafah dalam beberapa bidang kepakaran menerima sijil mereka. UTB berada pada kedudukan 20 teratas universiti di Asia Tenggara dan satu-satunya universiti yang diiktiraf sebagai 5-star plus di negara ini. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Penyelidikan berkualiti tinggi membolehkan UTB diiktiraf sebagai Research University. Pengalaman dan kemahiran yang diperolehi dalam pengajian akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk berbakti kepada negara. Para graduan UTB juga berazam membantu mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Sentiasa bersaing dengan negara-negara di serantau ini untuk mencapai pembangunan ekonomi. Saya berharap pada masa akan datang kita dapat mengurus sendiri sektor ini tanpa terlalu bergantung kepada pakar-pakar atau kepakaran dari luar negara. Oleh itu, pengajian ijazah Doktor Falsafah ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dalam bidang tertentu, akan tetapi boleh juga membentuk kemahiran dan ciri-ciri yang diperlukan dalam negara. Ini sebagai satu amanah dan tanggungjawab saya bukan sahaja sebagai rakyat negara Brunei Darussalam tetapi juga sebagai seorang penjawat awam untuk terus mencurahkan tenaga dan khidmat bakti bagi membantu perkembangan negara mencapai hasrat wawasan negara 2035. Dengan berkongsi perjalanan dan pengalaman saya berharap dapat menggalakkan minda muda untuk mengejar matlamat pendidikan dan kerjaya mereka sendiri dengan keazaman dan cita-cita. Belajar untuk mengurus masa dan juga sentiasa berusaha dalam apa sahaja tugasan yang diberikan adalah antara kunci kepada kejayaan. Kita mesti kuat semangat dan yakin bahawa kejayaan itu bermula dari diri sendiri. Masa tu macam gembira, mamaku pun macam melihat gembira juga. Tapi bila masa macam ada mamaku terus macam tak ada sign macam ya lama tu dan terus macam meninggal. Masa tu ada yang pernah cakap lah yang ia akan mau datang melihat aku graduate.
Skim penggalak kecemerlangan membaca Al-Quran sebagai dorongan kepada qari dan qari'ah yang lain serta para belia yang berminat dan berpotensi dalam pembacaan Al-Quran secara bertaranum bagi menghargai qari negara yang telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Kemarin diadakan majlis penyampaian skim penggalak kecemerlangan membaca Al-Quran. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama menyampaikan hadiah galakan berupa wang tunai berjumlah RM4,000 kepada Haji Awang Zulhafiz bin Awang Tengah, qari negara yang meraih tempat ketiga di Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 di Kuala Lumpur, Malaysia. Turut disampaikan cenderamata kepada jurulatih. يستعجل بها الذين لا Ianya akan mendapat memberikan motivasi kepada diri saya dan pada peserta qari dan qari'ah negara supaya akan dapat maju ke hadapan lagi menimba ilmu dalam khususnya dalam ilmu taranum Al-Quran ini. Kementerian Pertahanan petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77. Majlis diadakan di Surau Al-Hikmah, Penanjung Garrison, Tutong. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua yang memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penubuhan keselamatan siber di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi pada tahun 2020 bertujuan menyelia 3 perkhidmatan keselamatan siber kerajaan iaitu Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Brunei, Makmal Forensik Digital Kebangsaan dan Pusat Pemerhatian Siber. Berucap semasa Persidangan Keselamatan Siber 2023 kemarin, Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menambah penubuhan Persatuan Keselamatan Siber Brunei kini adalah bukti perhatian yang semakin berkembang terhadap hal-hal keselamatan siber di negara ini. The government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam is deeply committed to ensuring a secure and resilient digital environment for all citizens and businesses. It is recognized that a strong cybersecurity ecosystem involving government agencies, the private sector, academia, and every individual is essential to achieving this goal. Bertemakan Securing Our Digital Frontier, Navigating Cyber Challenges, persidangan sehari itu bertujuan memupuk komitmen kolektif terhadap keselamatan siber dan menjalin kerjasama yang akan memastikan ekosistem keselamatan siber yang bertenaga di negara Brunei Darussalam. Persidangan berlangsung di Tarindak di sini di Ibu Negara.